negara kita masih stabil, masih kukuh dengan economic fundamental dan terus berdaya saing. Saya agak ragu-ragu tentang angka-angka dan kenyataan yang diberikannya itu. Saya memohon kepada Menteri Kewangan untuk membuktikan faktor-faktor apakah yang mendorong untuk membuat unjuran yang sedemikian. Pada khidmat saya, negara kita kini berada di ambang krisis ekonomi. Kerajaan harus mengelak daripada sindrom penafian yang boleh merugikan semua pihak. Kerajaan perlu memberitahu keadaan yang sebenar supaya rakyat boleh berhati-hati dan menghadapi sebarang kemungkinan. Tuan Yang Dipertua, benarkah kadar kemiskinan negara kita adalah pada tahap 0.6% dan kemiskinan tegar pula hampir disifarkan? Saya tidak dapat bersetuju dengan angka-angka ini. Peratusan yang diberikan itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenar. Pada hakikatnya, jumlah orang miskin dan miskin tegar di negara kita jauh lebih besar daripada perangkaan yang dilaporkan oleh kerajaan. Saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat daripada Sungai Siput tadi. Pertama sekali, kadar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan adalah terlalu rendah untuk mengukur kadar kemiskinan negara. Pada masa ini, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan ialah ringgit Malaysia 830 seisi rumah untuk kemiskinan untuk kadar kemiskinan dan RM 520 seisi rumah untuk kadar kemiskinan tegar. Ini seolah-olah meletakkan markah lulus peperiksaan pada tahap 15% di sebuah sekolah. Sudah pasti sekolah itu akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Hampir 100% lulus dalam peperiksaan tersebut. Tetapi adakah ini menunjukkan kecemerlangan yang sebenar? Oleh itu, saya menyarankan supaya garis kemiskinan negara kita dikaji semula supaya lebih rasional dan praktikal. Tuan Yang Dipertua, saya amat bersetuju dengan saranan Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri untuk membendung konflik perkauman dari awal-awal lagi. Beliau berucap sedemikian selepas mempengerusikan satu mesyuarat khas dengan menteri-menteri ASEAN di Kuala Lumpur. Baru-baru ini, isu perkauman menjadi permainan politik pelbagai pihak. Banyak isu-isu perkauman yang sengaja ditimbulkan untuk menjuarai kaum masing-masing. Ini adalah satu perkembangan yang tidak sihat, malah boleh menghancurkan negara kita. Negara kita merupakan negara majmuk yang mempunyai reputasi antarabangsa untuk kepelbagaian etnik, agama, budaya dan bahasa. Kita tidak boleh membenarkan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memusnahkan khazanah kemajmukan ini untuk kepentingan mereka. Saya berharap kata-kata beliau untuk membendung konflik perkauman itu bukanlah sekadar untuk mendapat perhatian delegasi luar negara. Rakyat sudah hilang kepercayaan dengan pemimpin negara yang turut membarakan api perkauman. Sebagai seorang negarawan, slogan perpaduan seperti satu Malaysia dilaung-laungkan. Pada ketika lain, sebagai seorang pemimpin parti politik pula membarakan semangat perkauman. Inilah dapat dilihat dengan jelas apabila pemimpin-pemimpin utama negara menyokong himpunan merah secara terang-terang. Isu perkauman dimainkan dengan begitu hangat sekali untuk menimbulkan kemarahan dan kebencian sesuatu kaum. Oleh demikian, Menteri Dalam Negeri tidak boleh bersikap hipokrit dan berat sebelah dalam segala usaha untuk menghapuskan politik perkauman di negara kita. Adakah beliau sanggup mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja, termasuk menteri-menteri kabinet yang mengungkitkan isu perkauman yang sensitif? Namun, saya masih tidak percaya beliau akan bertindak secara neutral dalam menangani isu perkauman ini. Pertama sekali, saya mencabar beliau supaya memberi arahan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya tidak mempertikaikan lagi kewujudan sekolah-sekolah vernacular di negara ini. Bolehkah beliau mengeluarkan amaran seperti itu? Beranikah beliau mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang mempertahankan hak ini? Tuan Yang Dipertua, dalam bajet 2015, kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 800 juta untuk membangunkan dan menyelenggarakan fasiliti pendidikan. Daripada jumlah itu, ringgit Malaysia 450 juta disalurkan kepada sekolah kebangsaan, ringgit Malaysia 50 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, ringgit Malaysia 50 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil, ringgit Malaysia 50 juta untuk sekolah mubalik, ringgit Malaysia 50 juta untuk sekolah berasrama penuh, ringgit Malaysia 50 juta untuk sekolah agama bantuan kerajaan, ringgit Malaysia 50 juta untuk MRSM, ringgit Malaysia 25 juta untuk sekolah pondok
dan ringgit Malaysia 25 juta untuk sekolah menengah Cina. Tetapi dalam bajet 2016 yang dibentangkan hanya 500 juta disediakan untuk semua sekolah yang berkenaan. Terdapat pengurangan sebanyak ringgit Malaysia 300 juta untuk pembangunan sekolah-sekolah. Kenapa kerajaan tidak menunjukkan pecahan peruntukan untuk setiap jenis sekolah seperti dalam bajet 2015? Adakah kerajaan cuba menutup sesuatu? Saya cukup khawatir kerana kerajaan pasti akan memberi keutamaan kepada sekolah-sekolah kebangsaan dan menganaktirikan sekolah-sekolah vernacular. Peruntukan khusus untuk sekolah-sekolah vernacular telah sengaja disenyapkan. Saya bimbang sekolah-sekolah vernacular akan dimangsakan dalam perebutan peruntukan untuk semua sekolah-sekolah lain. Tegasnya, saya meminta Menteri Pendidikan untuk memberi pecahan peruntukan mengikut jenis sekolah untuk mengelakkan sebarang salah faham jika kerajaan tidak mempunyai apa-apa niat jahat dalam hal ini. Tuan Yang di-Pertua, adakah negara kita benar-benar mengalami krisis kekurangan pekerja? Negara kita telah dibanjiri pekerja-pekerja asing daripada Indonesia, Bangladesh, Nepal dan negara-negara lain. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pekerja-pekerja asing diperlukan untuk pelbagai sektor. Tetapi kehadiran mereka dalam jumlah yang begitu besar juga boleh menggugat kedudukan sosial ekonomi negara. Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh akan dibawa masuk ke negara kita secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. Beliau mendakwa tindakan ini adalah untuk memenuhi permintaan majikan dalam pelbagai sektor terutamanya perladangan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Saya difahamkan kerajaan telah mengadakan perbincangan dengan kerajaan Bangladesh dan bercadang untuk mementerai perjanjian pada bulan Julai yang lalu. Sudahkah perjanjian itu ditandatangani? Tuan Yang di-Pertua, saya berpendapat bahawa cadangan membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh tidak akan membawa kebaikan untuk negara kita. Jumlah ini cukup besar, iaitu hampir 3/4 daripada jumlah rakyat negeri Perak. Tindakan ini bertentangan dengan objektif rancangan Malaysia ke-11 yang berhasrat untuk mengurangkan pekerja asing berkemahiran rendah di negara ini. Datuk Gajah, ya, boleh minta laluan. Ya, semua nak dapatkan penjelasan daripada Datuk Gajah. Sila Ipoh Timur. Terima kasih, Datuk Speaker. Cuma nak dapat penjelasan daripada Datuk Gajah. Adakah ia satu perkara rasional untuk memberikan kontrak ini kepada satu syarikat, iaitu real time, untuk membawa 1.5 juta warga asing kepada syarikat ini? Bukankah ini satu polisi yang amat tidak betul? Kerana ini akan mengundang kepada syarikat ini dapat komisen dan semuanya. Kenapa kerajaan berbuat begitu? Terima kasih saudara yang berhormat daripada Ipoh Timur. Saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ipoh Timur itu. Masukkan ucapan beliau dalam ucapan saya, dan saya berasa memang tidak rasional lah apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam hal ini. Pekerja-pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk itu adalah untuk kerja-kerja kotor, berbahaya dan sukar. Mereka ini bukan pekerja mahir. Mengikut statistik yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia, pekerja asing yang memiliki pas lawatan kerja sementara yang berdaftar di negara kita pada tahun 2014 telah mencecah 2.1 juta orang. Sementara jumlah pendatang asing tanpa izin pula adalah berjumlah 4.6 juta. Apabila kerajaan membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh, maka jumlah keseluruhan pendatang asing akan mencecah 8.2 juta orang, iaitu lebih kurang 27% daripada jumlah penduduk Malaysia. Ya, Indra Mahkota bangun. Datuk Gajah. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Datuk Gajah. Di dalam satu tamadun, apabila negara kita maju, biasanya negara itu bermula dengan labor intensif. Apabila kemajuan dah meningkat, mereka akan pergi ke tahap satu lagi, iaitu they will go towards the stage of mechanization, supaya kita mengurangkan labor intensif. Lepas mechanization, tahap satu lagi adalah automation. Tapi kita masih kekal dengan keadaan yang lama. Apakah pandangan Datuk Gajah? Ya, saya memang bersetuju lah. Kita nak capai wawasan 2020, negara kita mencapai negara maju. Tetapi saya tidak tahu kenapa kita tiba-tiba terpaksa membawa begitu ramai pekerja daripada negara lain jadi labor intensif pula. Saya risau bahawa dengan kemasukan bilangan yang begitu ramai itu, mereka ini akan membawa keluar kazanan negara dengan jumlah yang begitu lumayan.
Kehadiran pekerja-pekerja asing yang begitu ramai menjelaskan peluang pekerjaan orang-orang tempatan. Majikan memilih pekerja asing kerana kos yang rendah, boleh dikawal dan produktiviti tinggi. Ini akan menjadi rintangan untuk peningkatan gaji rakyat negara kita. Gaji penduduk tempatan akan kaku selama-lamanya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, statistik KWSP membuktikan lebih 40% pekerja tempatan berpendapatan kurang daripada ringgit Malaysia 2,000 sebulan. Pendapatan bergabung pasangan suami isteri yang kurang daripada ringgit Malaysia 3,500 pula adalah 65%. Dengan gaji pekerja yang sedemikian, Malaysia akan gagal mencapai taraf negara maju pada tahun 2020 kerana sasaran gaji individu ringgit Malaysia 5,000 mustahil diperolehi dalam tempoh 5 tahun lagi. Selain daripada itu, keselamatan rakyat tempatan juga akan turut terancam dari segi jenayah dan kesihatan yang boleh menggugat kestabilan sosial negara kita. Mereka juga mendirikan rumah tangga dan mahu menjadi warga negara Malaysia. Ramai juga akan memulakan perniagaan dan menguruskan kebun sendiri. Hari ini pekerja-pekerja asing sudah mempunyai perniagaan mereka sendiri di negara kita. Cadangan membawa masuk 1,5 juta pekerja Bangladesh menimbulkan persoalan seperti berikut. 1. Adakah Kementerian Sumber Manusia turut bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri kerana pengumuman ini dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan bukannya Menteri Sumber Manusia? 2. Kenapa boleh wujud permintaan yang begitu banyak untuk pekerja asing negara kita? Apakah sumber yang dirujuk untuk membuktikan jumlah permintaan itu? Adakah kajian terperinci telah dibuat mengenai hal ini dan oleh siapa? Yang ketiga, apakah kaedah atau cara pengendalian pengambilan pekerja Bangladesh yang akan digunakan pakai oleh kerajaan? Ramai yang berpendapat ianya kurang telus dan seolah-olah ada udang di sebalik batu. Selain daripada itu, saya ingin tahu berapakah jumlah pekerja Bangladesh yang berada di negara kita pada masa ini. Daripada jumlah itu, berapakah yang memasuki negara kita secara tidak sah? Berapakah jumlah parti yang telah dihantar pulang selepas program 6P dilaksanakan? Tuan Yang di-Pertua, kemasukan pekerja-pekerja Bangladesh akan merumitkan lagi masalah pengangguran di negara kita. Dianggarkan kadar pengangguran sekarang adalah di antara 2,9 hingga 3,2%. Kemasukan pekerja asing secara melambat akan meningkatkan kadar pengangguran mungkin lebih daripada 4%. Sektor awam pula tidak mengambil pekerja baru. Banyak kilang-kilang dan syarikat-syarikat akan menutup kedai atau terpaksa melaksanakan skim pemisahan bersama MSS dan skim pemberhentian kerja secara sukarela VSS. Semua ini akan meningkatkan kadar pengangguran di negara kita. Oleh yang demikian, saya membantah sekeras-kerasnya cadangan kerajaan untuk membawa masuk 1,5 juta pekerja Bangladesh demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa sungguh kecewa dengan senarai keutamaan projek dalam bajet yang dibentangkan oleh Pekan. Dalam senarai itu, tidak ada satu pun projek besar untuk negeri Perak yang disenaraikan sehingga ke tangga 24 yang bernilai ringgit Malaysia 137.1 bilion. Saya tidak tahu sama ada ahli-ahli berhormat di sebelah sana, khususnya dari Perak, sedar atau tidak tentang perkara ini. Tetapi, ini tidak adil kepada 2,4 juta rakyat Perak. Oleh kerana kerajaan persekutuan tidak memberi kepentingan dan keutamaan kepada negeri Perak, maka adalah wajar untuk rakyat negeri Perak untuk menolak sama sekali kerajaan Barisan Nasional di Perak dalam PRU 14. Tuan Yang di-Pertua, saya difahamkan bahawa kerajaan mempunyai hasrat untuk meminda Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177 dan Akta Kesatuan Kerja 1959, Akta 262. Pihak Kementerian Sumber Manusia sedang mengumpul memaklum balas serta cadangan daripada pelbagai pihak untuk mendapat kepentingan untuk meminda kedua-dua akta tersebut. Pindahan yang dibuat harus membawa manfaat kepada semua pihak termasuk golongan pekerja yang menjadi perkara asas dalam kedua-dua undang-undang ini. Kebajikan pekerja harus diberi keutamaan dan setiap pindahan yang bakal dibuat itu undang-undang yang sedia ada semuanya tidak sesuai kerana tidak memberi jaminan kebajikan kepada golongan pekerja. Tidak juga salah jika saya merumuskan bahawa kedua-dua undang-undang ini lebih memihak kepada pihak majikan berbanding dengan golongan pekerja. Proses perundingan kolektif, collective bargaining, adalah satu kaedah yang amat penting untuk menentukan dan memastikan kebajikan yang diperolehi oleh golongan pekerja. Rundingan di antara pihak pekerja dan majikan ini adalah penting untuk menentukan pelbagai perkara seperti gaji, bonus, masa kerja dan faedah-faedah lain. Perundingan seperti ini adalah mustahak untuk diadakan dari masa ke semasa untuk menilai semula kontrak-kontrak pekerjaan mengikut peredaran masa. Tetapi, di bawah Undang-Undang Malaysia, Kesatuan Sekerja Pekerja perlu mendapat pengiktirafan terlebih dahulu daripada majikan atau Kesatuan Sekerja Majikan sebelum boleh memulakan proses perundingan kolektif. Adakah ini adil untuk golongan pekerja?
Jika pihak majikan tidak berniat mengadakan perundingan kolektif, maka ini boleh menjejaskan kebajikan golongan pekerja. Tambahan pula, kesatuan sekerja yang ada itu seolah-olah tidak ada kuasa kerana pengiktirafannya tergugat apabila pihak majikan enggan berunding. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kerajaan meminda akta yang terlibat supaya kesatuan sekerja benar-benar boleh berfungsi dengan baik dalam hal ehwal menjaga kebajikan pekerja-pekerja. Kuasa kesatuan sekerja harus ditambahkan dalam aspek perundingan kolektif supaya pihak majikan tidak mengambil kesempatan daripada kecacatan undang-undang yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, Ya, boleh gulung. saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta kerajaan supaya meminda Akta Undang-Undang Sivil 1956. Undang-undang ini pernah dipinda pada tahun 1984. Tidak ada pindahan selepas itu untuk jangka masa 31 tahun. Saya rasa sudah tiba masanya untuk Parlimen meminda beberapa seksyen yang penting dalam akta ini. Sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak mati kemalangan disebabkan kecuaian pihak ketiga, berapakah ganti rugi kesedihan yang boleh dituntut oleh ibu bapa? Mengikut seksyen 7, kurungan 3A dan kurungan 3B, ganti rugi kesedihan yang boleh dituntut hanyalah ringgit Malaysia 10,000 sahaja. Jumlah ini terlalu kecil dan tidak mengikut peredaran masa. Jika seseorang itu telah mencapai umur 18 tahun tetapi tidak bekerja atau masih belajar, mati dalam suatu kemalangan, ibu bapanya tidak akan mendapat apa-apa ganti rugi kesedihan. Adakah ini adil? Apabila seseorang berumur 18 tahun yang bekerja pula mati, keluarganya berhak untuk menuntut duit tanggungan. Bila seseorang yang berumur 55 tahun meninggal dunia dalam kemalangan kerana kecuaian pihak ketiga, pasangannya hanya berhak menuntut ganti rugi kesedihan sebanyak ringgit Malaysia 10,000 tetapi tidak berhak untuk duit tanggungan. Oleh kerana umur persaraan juga telah dinaikkan oleh kerajaan, maka perkara ini juga perlu dipinda untuk kesesuaian dan penyeragaman semua undang-undang negara. Pindahan ini juga penting untuk menjaga kebajikan rakyat. Oleh kerana masa tidak mengizinkan Tuan Yang di-Pertua, saya terpaksa berhentikan perbahasan saya di sini dan perkara-perkara lain akan saya bangkitkan dalam peringkat jawatan kuasa. Terima kasih. Ya, Si Buti.